sejahtera saya ucapkan kepada rakan-rakan saya dan usahawan kita pada malam ini iaitu Encik Muhammad Nizam bin Uthman. Sebelum kami memulakan sesi temu bual ini, saya terlebih dahulu ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Nizam kerana sudi meluangkan masa pada malam ini. Untuk pengetahuan Encik Nizam, temu bual ini akan dirakam dan saya harap Encik bersetuju untuk dibuat rakaman. Baiklah, sebelum saya mengajukan soalan saya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Nurul Nabilah binti Syahuddin dan untuk pengetahuan Encik Nizam, kumpulan ini terdiri daripada 7 orang ahli. Baiklah, sebelum itu, untuk pengetahuan Encik Nizam, soalan yang bakal ditanya semuanya berkaitan dengan perniagaan Encik. Jadi, Encik tidak perlu risau. Encik sudah bersedia? Boleh kita mulakan sekarang? Boleh. Okey. Baiklah. Okay, boleh. Soalan pertama saya, apakah motivasi utama Encik untuk memulakan perniagaan? Lebih kepada membuat kebaikan lah. Membuat kebaikan, kita membantu orang. Lepas tu berniaga ni keseronokan dia satu lah. Setiap hari kita boleh sedekah. Contoh macam kita beli barang RM5, 20 sen. Tak apalah kita 20 sen tu kita sedekah. Macam tu lah. Saya punya motivasi lah. Faham? Okey, terima kasih untuk jawapan Encik. Okey, untuk soalan kedua saya. Adakah Encik mempunyai rancangan perniagaan semasa Encik memulakan perniagaan ini? Rancangan perniagaan. Rancangan perniagaan tu ada. Kita kata kita kena sebelum membuat suatu bisnes tu, perniagaan tu, kita kena cari dululah. Cari kita kata macam Google ataupun YouTube, masuk grup-grup Facebook. Kalau kita nak target sampai pasaran luar negara, kita kena masuk grup-grup US tentang pancingan ke, tentang apa ke. Kita masuk grup-grup pancing, survey. Macam tu lah, lebih kurang macam tu lah. Survey keadaan lah. Okey. Menarik ya. Boleh kita survey. Wah. Okey, soalan ketiga saya. Apakah risiko yang Encik hadapi semasa memulakan perniagaan Encik ni? Resiko tu mesti ada. Tiap-tiap perniagaan ni mesti ada. Dalam kerja pun, kalau kita kerja dengan orang pun ada juga risiko kan. Betul. Risiko pertama kita kata duit lah risiko pertama. Untuk kita rolling modal tu. Sebab kita bermula dengan kosong. Dengan kecil-kecilan. Jadi bila dah terlalu banyak masuk order, kita modal pusingan tu jadi masalah utama lah. Itulah. Faham. Okey, soalan terakhir saya. Adakah Encik bersedia atau tidak semasa Encik ingin memulakan perniagaan ini? Bersedia. Okey. Okey, baiklah. Seterusnya saya serahkan kepada pengajuh soalan kedua. Nama saya Nur Anis binti Muhammad Asri. Okey, soalan saya kepada Encik yang pertama, adakah Encik menetapkan sebarang matlamat semasa memulakan perniagaan? Saya ada banyak juga bisnes sebelum ni. Matlamat saya yang ialah membantu orang. Membantu penduduk kampung, membantu kawan-kawan lain. Lebih kurang tu lah. Lepas tu matlamat bisnes saya ni lebih kepada matlamat membantu orang. Membantu orang ramai lah. Penduduk setempat macam kedai makan, sini kita ada 6 orang bekerja. Confirm dah kedai makan yang dekat dengan bengkel saya ni akan ada pelanggan tetap 5 orang. Macam barangan kita ambil kat hardware dekat. Hardware keliling kita ni. Mana kata kita boleh bantu. Lepas tu kita boleh ambil penduduk kampung. Macam tu lah matlamat saya, membantu orang. Okey, soalan yang kedua, apakah sumber yang tersedia sebelum Encik memulakan perniagaan ini?
sumber yang kita ada satu pengalaman lah kan. Pengalaman pun kita kata ambil daripada barangan orang. Macam saya sebelum saya memulakan perniagaan buat barangan pancing ni, saya sebagai seorang boatman ataupun pengemudi bot lah. Jadi kita tahu sebab sedikit tentang bentuk-bentuk barangan pancing, umpan-umpan ni. Jadi daripada situlah kita ambil penyediaan yang di sekeliling. Ada juga benda-benda percuma seperti untuk membuat barangan untuk haruan atau toman, kita hanya perlukan kayu. Kita masuk hutan, cari kayu, mana kata benda yang keliling. Tak perlu modal yang tinggi sangatlah untuk kita kata benda tu. Okey, soalan saya yang ketiga. Ketika Encik mengawal pada peringkat awal, perniagaan ni adakah ketika itu Encik melakukan dengan serius atau tidak? Sebelum ni, lepas pada boatman tu, saya membuka kedai perabot. Sambil-sambil tu membuat secara kita kata sambilan. Membuat barangan pancing ni secara sambilan. Sebab kita fokuskan, macam saya cakap dia, saya fokuskan untuk membantu orang. Jadi saya buka kedai perabot, saya tak fokus pada kedai perabot. Saya akan buat benda lain pula sebab perabot dah berjaya. Saya bagi dekat abang. Okey, lepas tu saya sambil buat umpan pancing ni. Bila sambilan dah ada customer tetap kita apa semua, kita dah boleh dapat yang banyak daripada customer, baru kita fokuskan terus. Okey, terima kasih Encik. Itu je soalan daripada saya. Saya paskan dekat kawan saya pula. Selamat petang, saya cakap bin Osman. Dulu saya bersama saya, saya minta maaf. Saya tak boleh buka ruang kamera sebab line saya tak berapa nak edit sekarang. Jadi, nama saya ini guys. Soalan pertama yang saya akan ajukan kepada Encik menceritakan mengenai latar belakang menengah ke ataupun kolej macam tu. Latar belakang saya mengaji sampai SPM ya. Walaupun boleh masuk form 6, tapi saya tak nak sebab saya minat berniaga. Minat untuk survive sendiri. Tak lah kalau kata latar belakang pendidikan ni, tak ada. Adalah 2 tahun saya masuk pondok. Saya masuk pondok di Petani, Thailand. Boleh Encik beri nama sekolah tu tak? Mula-mula dari first sekolah. First sekolah tu sekolah kebangsaan Sungai Batang. Lepas tu berpindah ke sekolah kebangsaan Gulau. Lepas tu ke sekolah menengah kebangsaan Gulau. Sampai situ. SPM di situ. Sekolah menengah kebangsaan Gulau. Okey. Untuk soalan yang kedua, apakah pengalaman pekerjaan Encik sebelum Encik menceburi bidang? Banyaklah. Habis sekolah tu pernah kerja kampung, mekanik kenderaan, bengkel bersih. Itulah yang pengalaman saya bekerja dengan orang. Lain-lain tu seperti boatman, pembuatan perabot dengan pembuatan barangan pancing ni, itu saya sendirilah. Untuk soalan yang ketiga, bagaimanakah Encik mengetahui yang ingin menjadi bangsawan dan adakah Encik mempunyai seorang teladan ataupun idola apabila Encik dewasa? Mengetahui menjadi seorang usahawan. Memang minat berniaga daripada kecil. Daripada sekolah rendah lagi saya dah start berniaga dah. Berniaga nasi lemak, berniaga stiker potong. Sebab masa tu kita pun bukan awal senang. Lepas tu keluarga lah, bimbingan keluarga sebab keluarga saya boleh katakan semua berniaga. Seorang saja yang kerja
kerja makan gaji lah kita kata. Lepas tu tak ada lah, itulah. Sebab minat dengan salah satu keluarga lah. Soalan terakhir, adakah saya macam Encik mencuba bidang ni sebagai seorang yang macam pelapis generasi muda untuk melapis bidang usahawan ni untuk terus berjaya. Macam Encik Encik kan seorang entrepreneur atau usahawan yang usahawan bot memancing kan. Jadi Encik menceburi bidang ni sebab Encik nak menjadi pelapis kepada dalam bidang ni untuk menjadi penyelaju, untuk memperkenalkan lagi bidang semasa digunakan. Sebab macam mana kita kata, peneraju lah, dia lebih kepada kita kata mendorong minat orang lain ya, untuk berjaya sama-sama. Sedekah. Okay. Adakah Encik mempunyai ibu bapa yang merupakan seorang usahawan juga? Ya. Ibu bapa saya buka gerai makan lah, bukan kedai makan besar-besar sangat. Gerai makan biasa aja. Tapi dia memberi semangat lah untuk saya, untuk kita berusaha juga. Itu saja soalan saya. Saya Nurul Fazlina binti Yusof ingin bertanyakan soalan kepada Encik Nizam. Soalan saya, bagaimanakah cara Encik menandingi perniagaan lain yang sama jualan dengan perniagaan yang Encik jalankan sekarang? Menandingi perniagaan lain. Buat masa sekarang ni, dalam Malaysia ni cuma saya seorang aja yang buat umpan pancing secara OEM ni. Jadi saya tak rasa sangat tentang saya kata pesaing tu. Cuma saya nak ceritakan pengalaman yang lepas-lepas, perniagaan yang saya lepas-lepas. Macam saya buat boatman tu, kita kena fokuskan dengan lebih kepada media sosial. Sebab kita nak fokuskan customer-customer luar daripada kawasan kita kan. Macam YouTube, Facebook, Instagram, blog, join grup-grup pancing. Macam tu lah kita, sebab ada untuk boatman ni kita ada persaingan sikit nak cari customer tu. Lepas tu kita kena sendiri improve. Kita kena up diri kita sendirilah. Selalu post walaupun kita kata benda tu tak masuk di akal. Bukan tak masuk di akal lah. Janji orang sentiasa tengok. Orang sentiasa tengok post kita tu. Walaupun benda tu, kalau kata bak ikan, walaupun ikan tu sebesar ni, kita post. Post foto bagi orang ingat kita. Ingat. Macam tu lah. Encik memang utamakan media sosial untuk perniagaan Encik? Ya. Soalan seterusnya, apakah rancangan yang akan Encik lakukan untuk menjadikan perniagaan Encik lebih maju pada masa hadapan? Okey, rancangan saya, kita akan menambah baikkan mutu perkhidmatan kita. Lepas tu kita akan untuk pesaing, ada juga pesaing daripada luar negara lah, kita kata macam orang beli produk daripada China, kita membuat bahan baru. Maksud dia kata kalau bentuk dia macam ni, kita kena buat bentuk dia lain sikit, walaupun action dia tu sama. Berbeza dari perniagaan lain. Lain daripada yang lain, kita kata berfikir di luar kotak. Okey, soalan yang seterusnya, apakah ciri peribadi yang mendorong Encik dalam bidang perniagaan yang sedang dijalankan sekarang? Ciri peribadi yang mendorong dalam perniagaan yang Encik pilih sekarang.
kata macam saya lebih kepada membantu dan menolong lah, sebab benda tu membagi semangat lah dekat saya. Lebih kurang macam tu lah. Membantu penduduk setempat, membantu orang lain. Lepas tu memberi pandangan untuk orang lain. Macam dia mai tanya tu. Tu semangat balik lah untuk kita. Jangan kedekut ilmu. Tu lah. Faham. Okay, soalan yang terakhir. Bolehkah Encik memberi nasihat kepada kami berdasarkan pengalaman yang ada? Mungkin nasihat yang Encik berikan akan menarik minat kami untuk cenderung dalam dunia perniagaan. Macam saya cakap tadi, nasihat saya jangan takut untuk gagal. Sebab gagal tu kita kata ilmu paling mahal. Daripada gagal tu lah kita nak improve diri kita tu. Lepas tu kalau nak start perniagaan tu, ambil peluang yang ada depan mata. Macam kita kata, tengok keadaan sekeliling. Macam saya buat perabot sebelum ni, sebab di tempat saya ni tak ada lagi. Di dalam daerah saya ni tak ada lagi orang buat perabot. Yang umpan pancing pula, saya buat umpan pancing ni, saya tengok seluruh market, satu Malaysia tak ada buat lagi. Barangan pancing secara OEM. Ada juga orang buat handmade, tapi supply secara pukal. Maksud dia puluh-puluh ribu, mungkin ratusan ribu, tak ada lagi orang buat, kecuali di China. Okay, kiranya nak mencuba bidang perniagaan ni kena rajin, kenapa? Jangan takut untuk mencubalah. Jangan takut untuk mencuba, try and error. Sebab formula yang kita dapat tu orang lain tak ada. Memang kita ajar orang, tapi formula tu tak semua orang boleh dapat. Formula tu kita dapat sendiri. Macam kalau kita buat macam ni, jadi macam ni. Kalau kita buat macam ni, dia akan jadi bentuk ni pula. Macam tu lah formula yang kita ada tu. Okey. Itu saja soalan dari saya. Terima kasih Encik Nizam. Okay, nama saya Siti Nurarisa binti Arifin. Soalan first yang ingin saya tanya ialah, apakah faktor utama yang membawa kepada penciptaan perniagaan yang Encik Nizam usahakan sekarang ini? Macam mana? Ulang kali lagi. Apakah faktor utama yang membawa kepada penciptaan perniagaan yang Encik usahakan sekarang ini? Faktor utama. Faktor utama. Faktor utama yang membawa Encik untuk mencipta perniagaan Encik sekarang. Lebih kepada faktor utama dia lebih kepada minat lah. Minat. Minat untuk mencuba benda baru. Saya suka mencuba benda baru. Sebab tu saya buat banyak bisnes. Macam tu. So maknanya selain pada bisnes umpan ni ada lagi lah bisnes lain yang Encik ceburi? Ada. Tapi macam saya cakap tadi, saya sambil berniaga saya tolong orang. Macam saya buat boat, saya dah dapat tolong macam saya buat boatman tu. Saya dah dapat tolong 3-4 orang perabot. Saya buat bila dah berjaya, saya bagi dekat abang, bagi dia urus. Lepas tu saya cuba bidang baru pula. Macam ni. Saya yang tu lah saya punya semangat. Saya punya ni. Lepas tu soalan kedua saya, jika pengguna tidak berpuas hati dengan perkhidmatan atau produk yang Encik tawarkan ni, bagaimana cara Encik mengatasinya? Okey. Saya berniaga ni belah-belah tahun juga. Banyak macam-macam kerana. Sampai customer luar negara kita ada. Cara mengatasi lah, ikut pengalaman saya lah. Biasa dengar, customer always right. Ya, biasa. Itu memang kena guna. Ayat tu memang betul. Memang tepat. Lepas tu kita kena terima teguran.
berbincang dengan customer tu untuk naik taraf lagi mutu. Kalau kata dia customer minta benda yang untuk tambahkan, dia kata macam, dia kata ni tak ada kualiti. Dia kata kalau nak gunakan barang kualiti, kita kena tengok juga customer ni macam mana. Kita nak mula daripada mana, dia ni macam mana, kita kena pandai jugalah. Faham. Soalan saya yang ketiga, bagaimanakah Encik mempromosikan produk Encik dan siapakah pelanggan sasaran Encik? Jelas tak? Jelas. Untuk promosi ni yang pertama, kita kena cari nama dulu. Saya cakap tadi. Kita kena cari nama, kita kena up diri kita sendiri. Lepas tu kita cari kawan-kawan rapat kita. Banyak berkawan. Produk saya buat ni produk pancingan. Jadi kita bagi dekat kawan, test. Tolong aku Ustaz. Tolong push dalam Facebook ke, tolong push dalam TikTok ke apa ke, macam tu lah. So kiranya macam Encik minta dia orang support lah perniagaan yang Encik usahakan. Untuk berniaga ni kita kena banyak kawan. Kita kena banyak berkawan dengan orang. Walaupun perangai dia tu masuk, kita kata masuk air ke apa ke, kawan, jangan kira. Sebab dia tu lah yang akan tolong kita ni. Soalan saya yang keempat, sorry, lagi saja. Bolehkah saya tahu selepas sedikit tentang latar belakang Encik dari segi nama, umur, asal, tempat tinggal? Nama saya Muhammad Nizam bin Uthman. Umur tak ingat, 30 lah. Latar belakang keluarga ni, saya anak nombor 4 daripada 5 beradik. Tinggal di Sik, Kedah. Okay, yang last, apakah nama perniagaan yang Encik sedang usahakan sekarang? Nama yang didaftarkan? Nama yang didaftarkan tu Semarak Islah Enterprise. Semarak Islah Enterprise. Baiklah, itu saja. Terima kasih. Seterusnya, dah habis. Nama saya Ainur Umairah binti Zaidi. Baik. Soalan saya yang pertama, bagaimana Encik jalankan Encik? Ainur, boleh ulang tak? Dengar tak? Dengar. Soalan yang pertama, macam mana Encik menjalankan perniagaan Encik? Dia macam saya jawab tadi lah, yang daripada mempromosikan di media sosial ke, banyakkan bergaul,
kita mencari nama dulu dalam Facebook apa semua tu, Instagram. Macam tu lah, lebih kurang tu lah. Hello? Ya, boleh. Soalan saya yang kedua, berapa ramai pekerja yang Encik ada sekarang? Buat masa sekarang kita ada 6 orang pekerja. 6 orang. Seterusnya, ada tambahan ke? Ada. Okey. Seterusnya, apakah jenis perniagaan yang Encik jalankan sekarang dalam industri apa? Kita lebih kepada industri pembuatan lah. Rasanya industri pembuatan. Industri pembuatan barangan pancing. Okey, terima kasih Encik. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, hello. Assalamualaikum. Dengar tak Sarah? Okey, nama saya Nur Alizati binti Muhammad Zamri. Soalan daripada saya, seperti yang kita tahu, baru-baru ni kan COVID melanda. So banyak perniagaan yang mengalami kerugian besar. Jadi saya nak tanya, apa tindakan yang Encik ambil untuk memastikan perniagaan Encik sentiasa beroperasi? Untuk memastikan perniagaan saya beroperasi masa musim COVID hari itu, kita pergi ke balai polis. Kita pergi ke balai polis sebab benda ni macam produk yang saya buat ni, dia sentiasa jalan walaupun COVID pun orang tetap beli. Okey, untuk elakkan daripada tindakan apa-apa, saya pergi ke balai polis. Kita minta tolong lah, minta ihsan daripada anggota polis tu untuk kita menjalankan bisnes. Tapi dalam keadaan kedai tu tutup lah. Mana kata bukan bising sangat, bukan apa, cuma kita kata membuat dalam keadaan tutup. Kita jalan juga. Lepas tu adalah dapat bantuan-bantuan daripada macam Kedah, unit pembangunan usahawan negeri Kedah. Lepas tu Tekun. Lepas tu Mara. Ada jugalah yang dia bantu sebab sikit. Kiranya pelanggan akan komunikasi dengan Encik dulu, lepas tu diorang datang ke kedai untuk pick up barang saja macam ni? Ada. Barang kita post. Komunikasi semua secara online. Soalan yang seterusnya, Encik ada mengambil pekerja, betul? Jadi apa tindakan yang Encik lakukan untuk mengatasi macam ketidakpuasan hati pekerja? Mungkin dari segi layanan ataupun dari segi gaji. Kalau daripada segi gaji tu mungkin kita kata step by step lah benda tu. Kita tengok atas cara orang. Walaupun masuk mula-mula kita bagi basic 1,200. Lepas tu kita akan tengok. Bukan maksud dia kata dia ada kerja lama, kita akan bagi kerja lebih. Tak. Kita tengok dia boleh buat kerja yang macam mana, baru kita ni sendiri. Macam tu. Lepas tu kita akan, macam saya pernah kerja dengan orang, tekanan, bos marah lah itu ni. Macam saya tak nak bagi tekanan dekat pekerja. Kita enjoy, kalau kata ada produk dah lepas target, okey. Esok kita pergi bercuti, bukan bercuti lah, maksud kata kita pergi santai-santai, buat barbecue macam tu, ajak pergi sana, belanja selalu beli minuman, makanan untuk pekerja, bagi mereka buat kerja tu sentiasa happy. Seronok kerja sini, walaupun kita kata bengkel saya ni taklah macam kilang sangat, macam bengkel biasa ya, tapi kita nak pergi pekerja kita ni seronok duduk sini. Soalan saya yang terakhir, separuh daripada keuntungan perniagaan Encik akan melabuhkan di mana?
dari segi emas ataupun saham? Tak ada. Tak ada daripada mana-mana. Cuma saya punya next target sebab saya suka cuburi bidang baru. Macam ini dah kita boleh dikatakan stabil lah. Macam dulu saya buat perabot, dah jalan, saya bagi dekat abang, uruskan, mesin-mesin semua bagi. Macam ni dah stabil, kita boleh katakan agak stabil. Mungkin saya akan pass ke orang lain. Lepas tu next bisnes saya dah fikir dah. Mungkin saya akan buat peternakan ayam, ataupun kita mencuburi bidang baru yang belum dalam market Malaysia ni, yang kurang orang buat. Macam tu lah saya punya prinsip. Sebab saya tak nak melampau di mana-mana. Cuma saya simpan modal untuk buat benda baru. Kiranya keuntungan yang Encik dapat daripada perniagaan Encik laburkan kepada perniagaan baru. Ya. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, Encik, saya ada beberapa soalan. 1, 2, 3 je lagi. Encik ada tak idola yang Encik idolakan lah sebelum memulakan perniagaan ni? Kalau kata orang luar tak ada lah. Kalau kata ibu sendiri tu ada lah. Itulah idola saya. Faham. Nak dikatakan niat Encik nak jadi usahawan ni daripada kecil lah ya? Memang kita minat berniaga daripada kecil. Faham. Tadi saya terdengar Encik ada cakap Encik buat pancing secara OEM ya? Ya. Boleh tak Encik terangkan sedikit apa tu pembuatan pancing secara OEM tu? Benda ni banyak orang tak expose lagi. Sebenarnya yang kalau kita usahawan baru lah, baru ni yang duk nampak vendor-vendor produk yang di pasaran ni, macam kita kata macam perempuan mungkin dia lah, lepas tu lip balm lah. Maksudnya macam tu lah. Kita buat barang untuk orang lain bagi brand. Lepas tu kita dapat order dalam 20 biji, 30,000 biji. Oh, faham. Dan kami buat barang pancing bukan jenama kami. Tapi atas order company yang besar-besar, yang order 20 biji, kita buat dah bagi brand apa. Faham. Wah, menarik ya. Saya pernah tanya customer daripada Australia, Kanada dengan US. Sebab apa saya tanya? Sebab negara ni tak bekerjasama dengan China. Sebab tu kita kata kena ambil peluang yang ada depan mata. Kita kena kaji sampai tahap tu. Kalau kata untuk bisnes besar-besar ni. Saya tanya mereka minta katalog digital. Mereka setuju. Ada baru ni nak sampai 50 kan. Kaki tangan pun tak cukup. Lepas tu modal pun tak ni. Modal pun ingat dalam 500,000 juta kot. Untuk mulakan projek tu, tapi tertolak lah benda tu. Saja saya cuba. Tapi benda tu menjadi. Cubalah masuk grup-grup daripada US apa semua, vendor-vendor. Kita kata yang nak mencari benda-benda baru ni. Kita kena selalu explore. Google. Okay. Faham. Encik ada nak tambah sikit apa-apa lagi tak? Ada. Cuma macam adik-adik ni nak jadi peniaga baru. Yang pertama step pertama kena buat SSM. Benda wajib. Okey. Lepas tu account. Sebab saya ada pengalaman account bisnes kita. Bukan personal account. Sebab saya ada pengalaman apabila bank minta sebab kalau kita loan atas personal account, bunga dia tinggi, interest dia tinggi. Okey, lepas tu bank minta untuk tak kiralah bank marah ataupun kita kata agensi kerajaan lain tekun, semua dah minta untuk business account. Okey, lepas tu untuk
step ketiga kena ada juga walaupun kedai kecil. Bagi kata ada kita usaha sendiri. Lepas tu buat duit jangan risau. Ini pengalaman saya. Buat duit jangan risau. Kita ada macam Kedah kita ada Mara, Kedah, Fama, Risda, Tekun, semua tu bantu. Tapi kita kena ada dulu kedai kecil tapi tak mau buat dalam rumah. Kita nak buat sebelah. Macam di kampung, contoh di kampung sini tak ada dobi. Peruntukan Mara untuk dobi ada sampai RM1 juta. Macam saya peruntukan RM500,000. Yang saya apply baru ni pegawai tu sendiri sebab dia main tengok walaupun bengkel kita kata nampak macam ni, dia suruh apply yang RM500,000 tapi kita ambil RM1,000 takut tak mampu nak bayar. Semua tu ada. Gengsi rajin lah tanya. Khusus kena selalu pergi. Macam tu lah. Faham. Maksudnya kalau nak mulakan perniagaan tu jangan risaulah sebab banyak sumber dia. Banyak sumber. Sebab pengalaman saya sendirilah. Kalau kata adik-adik nak ni kena cuba ikut step saya tu. Sebab macam saya guna kebanyakan modal sendiri. Sebab kita tak di-expose dengan benda-benda macam tu kan. Bila kita dah tahu dah, rupanya banyak bantuan kerajaan. Cuma kita kita tak dekat dengan mereka. Faham. Okey cik, itu saja ke? Cuma satu lagi saya nak pesan, gunakan media sosial dengan sebaiknya sebab benda tu memang luas. Macam saya buat Boatman, customer satu dunia. Sampai kita boleh bawa pergi tempat-tempat lain, kita boleh tolong tasik-tasik lain. Bayangkan tengok, kalau untuk customer luar negara kita ambil satu hari RM800. Satu hari RM800. Pernah boleh sampai RM14,000 satu bulan tu. Hanya menggunakan media sosial. Dengan RM25 saya guna app untuk 1 minggu. Faham. Tu adalah dia macam lain-lain link, lain-lain kita kata apa, dia bukan app. Dia macam benda sosial lain lah, macam PM WhatsApp, ManyChat, WhatsApp apa tu lepas tu Hailing, Linktree, Beacon.io, itu semua berguna. Kalau kata kita nak improvekan kita punya perniagaan. Itu lah. Faham. Okey, itu saja pesanan cik. Itu lah kot. Lepas tu kena berani mencubalah. Jangan takut. Benda apa pun jangan takut. Faham. Maksudnya kita cuba je lah benda baru ya. Tapi kena tengok dulu lah keadaan keliling. Macam untuk macam kampung tu tak ada satu negeri tu lah. Kita kata satu negeri tu tak, macam saya, tempat saya ni tak ada lagi kedai berabut, saya buka kedai berabut. Macam di satu Malaysia ni tak ada lagi buat OEM produk macam saya buat ni, saya buat. Macam tu lah, kita kena tengok survey dulu. Faham? Okey, itu saja Encik. Okey, baiklah, selesai sudah sesi temu bual kita pada malam ini. Sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kepada Encik Muhammad Nizam kerana sudi meluangkan masa pada malam ini. Sebelum saya akhiri sesi temu bual ini, sudilah terima serangkap pantun daripada saya. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.